Ya. Allahumma taqir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqnal fahma wal ilma wal aqla wal hikmata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا من كل آفات والفتنة. اللهم سلمنا من كل بلاء والوباء. اللهم سلمنا من كل سوء العذاب. اللهم سلمنا من كل شر ومعصية. اللهم ختم لنا بحسن الحاتمة ولا تختم علينا بسوء الحاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif, kata pengarang kitab ni, iaitu Abdul Qadir Abdul Muttalib, ulama sufi, ulama yang suka berlapar, ulama yang suka ibadat malam, ya. Macam kita tak boleh lapar sikit menggeletar. Apa kata dia dalam kitab Penawar Bagi Hati? Dengan ditelik kepada masa. Dengan ditelik kepada masa. Sebab itu nak makan ni kena ikut masa. Kita tak ada, makan tak kira masa. Ya, makan tak kira masa. Itu yang kita ni banyak kena penyakit, sebab makan tak kira masa. Ya, orang dulu makan bila lapar baru makan. Dia berhenti pula, ya. Berhentinya sebelum kenyang. Kita selagi tak kenyang tak berhenti. Anda, ya. Sebab itu bila banyak makan, banyak tahi. Orang utara kata tahi. Tu tahi, ya. Bila banyak tahi, malas ibadat. Itu yang bila banyak tahi, malas tang surau. Ya, malas tang surau. Itu yang duduk rumah sebab banyak tahi, ya. Duduk rumah. Anda, ya. Tu bila mati pula, dia ngiringkan jenazah. Nak dia buangkan najis. Macam kita ni bakar-bakar jenazah. Paling cepat jadi jenazah yang duduk belakang. Paling cepat jadi jenazah. Lepas tu jangan takut dengan mati. Sebab kita ni hidup dua kali. Hidup sekali kat dunia, lepas tu mati. Dah mati, hidup lagi kat negeri akhirat. Ya. Itu wajib belajar tasawuf, wajib belajar tauhid, wajib belajar fikih. Kalau tentang kitab-kitab sirah ni, kata ulama menempel. Yang wajib ni wajib ni. Tak datang belajar, duduk dekat surau rumah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nanti keluarnya mereka daripada dunia dikhawatiri tidak beriman. Ni Nabi bagi tahu. Tuan-tuan, ya. Kalau bab tentang tauhid, apa pengertian tauhid? Tawahayadal, tauhid. Orang tak mengaji, ya, tauhid tapi tak tahu apa tauhid. Ya. Ya, sifat 20 mutahafal. Yang wajibnya, yang mustahilnya, yang harusnya kena tahu, kan? Ini tak ada. Lagu Piramli hafal, ya. Lagu Skopin pun hafal, tuan-tuan, ya. Kena tahu tu apa tauhid, apa pengertian tauhid. Kalau fikih, fiqh makna pengertiannya kepahaman. Ni mana fiqh? Kalau tauhid, apa dia pengertian tauhid? Adalah takwa, takut. Tu tauhid. Itu orang yang sebenar-benar dia tauhid kepada Allah, dia takut kepada Allah, dia tidak takut selain Allah. Dia sebenar-benar takut kepada Allah, ya. Kalau ya, wafa'un billah ni iaitu kata ulama sayang dengan Allah. Dia sayang dengan Allah. Azan berkumandang Allahu akbar. Azan. Tinggal hal-hal dunia, datang masjid, datang surau, datang sembahyang jemaah, ni tak ada. Yang datang orang ni tak.
Ngajar sini bertahun-tahun, orang ni juga yang nyanda dinding pun dah kurang lah, tak ada orang. Mana? Meninggal. Dah tak ada lah, tuan. Itu yang baru ni aku ceramah di Sabak Bernam, Maulidur Rasul. Pengerusi cakap, pengerusi tu Nazir tu kawan baik aku, sama-sama dulu lah, sama belajar dulu. Dia kata, apa Ustaz? Orang sini dah tak ada, tak banyak dah. Mereka dah balik kampung dah orang dah, balik ke alam barzakh. Tahu balik kampung Kalau orang dia tahu nak balik kampung, dia tak simpan dunia banyak-banyak. Lepas tu ulama bagi tahu, tak salah nak cari dunia. Carilah, tapi jangan kamu cinta dunia. Bila kamu cinta dunia, kamu jauh dengan Allah. Itu kaedahnya, Ta adalah takwa, takut kepada Allah. Waw adalah wafa'un billah, sayangkan Allah. Ha adalah haya, malu. Aku selitkan sikit tauhid dalam ni, tuan. Ha adalah haya, malu. Itu orang yang sebenar-benar ma'rifatullah, akhiratul iman, dia sebenar-benar dia kenal akan Tuhannya. Dia malu dengan Allah, malu lah. Kalau tak baca Quran dia malu, kalau tak berzikir dia malu, tak bertasbih dia malu dengan Allah, sebab Allah dah bagi dia nikmat. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Malu lah. Betul Kita tengok sendiri. Seorang manusia namanya Muhammad, ada kat surah ni. Nama tuan-tuan mana ada? Nama Muhammad Nama tuan-tuan tak ada, tuan-tuan. Hebat tak hebat ni Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka dalam hadis, setiap hari Rasulullah ni tak pernah tinggal baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar setiap hari 100 kali, tak pernah tinggal. Padahal dia manusia yang masuk syurga nombor 1. Tuan-tuan. Itu yang bila Rasulullah turun berisra wal mi'raj, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai Muhammad, wahai Muhammad, pesan dengan umat engkau jangan tinggal baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Siapa baca sekali, dia ada satu pokok dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Fikir Kalau dalam syurga ada pokok dia, ada dia punya dusun, takkan orang ni dalam neraka, tuan-tuan. Itu kena banyak beramal. Tambah macam tuan-tuan yang dah berumur lah, macam kita ni dah tua dah, tuan-tuan. Tunggu masa je nak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunggu masa, tak tahu malam ni ke esok ke, kita tak tahu. Minggu depan ke tak tahu, tuan-tuan. Itu yang kubur kita, mari rumah kita pergilah kau. Duduk rumah pun main TikTok dah tua main TikTok, kau pergi berambus tuan-tuan. Kita tak dengar rumah ni marah kat kita, tuan-tuan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia tidak menggalakkan kita mencantik-cantikkan rumah sangat, sebab rumah tu tempat kita semayang, rumah tu tempat kita tidur, rumah tu tempat kita makan dan minum. Sebab kita tinggal dekat rumah tu sementara waktu kita akan balik bertemu dengan Allah, kita akan balik ke negeri kita asal kita, iaitu taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Dunia ni sekejap Itu bila orang meninggal dunia dia panggil, bila orang mati dia panggil meninggal dunia. Dia tinggalkan dunia dia. Itu bila orang ni meninggal dunia, ada satu suara daripada arasy. Suara itu berkata, wahai fulan anak si fulan, engkau meninggalkan dunia ke? Dunia yang tinggalkan kamu. Tuan-tuan, orang yang mandikan jenazah tak dengar, tuan-tuan. Yang pikul jenazah tak dengar, yang dengar si mati je, tuan-tuan. Tak dengar. Kalau dengar, mati Pak Imam, tuan-tuan. Tak dengar, tuan-tuan. Sebab bila meninggal anak Adam, terputus segala amalan. 3 benda yang kita boleh bawa. Waladun solihun, anak yang soleh. Kedua, sedekatun wajariyah, sedekah jariah. Perbanyaklah sedekah, tuan-tuan. Tambah umur dah lewat ni, perbanyak sedekah. Jangan simpan duit kat bank lah, simpan duit bank akhirat. Apa itu bank akhirat? Taman-taman syurga. Itu ulama bagi tahu, kalau dekat dunia kamu banyak makan, harta kamu tu kamu banyak makan, jadi taik. Kalau kamu banyak simpan dalam bank, nanti hak milik orang lain. Kamu mati diparaid oleh ahli keluarga kamu. Kalau kamu simpan di bank-bank akhirat, disalurkan pada jalan-jalan Allah, itulah wang simpanan kamu di negeri akhirat. Kalau simpan kat bank boleh, bukan tak boleh. Kalau kita ada buat jalan-jalan kebaikan yang disuruh dalam hukum syarak, nak bina masjid, nak bina surau, nak kumpul duit, nak pergi haji, pergi umrah, nak tolong orang, nak akikah, nak korban, boleh tuan-tuan. Adihak adalah malu. Ya adalah yakin, sebenar-benar yakin, tetap hati, jazam, sebenar-benar jazam. Tuan-tuan, jazam, sebenar-benar jazam. Betul lah. Tak ada. Kalau tentang dunia yakin, tentang COVID yakin, dengan Allah tak yakin. Dengan abang COVID takut, dengan Allah tak takut. Tuan-tuan, dengan Allah tak takut, dengan abang COVID takut, dengan minah COVID takut, tuan-tuan. Dengan Allah tak takut. Salah akidah. Bila salah akidah, kafir. Ini yang dalam 1000 yang mati dalam beriman, 1000 seorang.
Itu ulama tasawuf bagi tahu apa? Bila akhir zaman, ramai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akidahnya rosak. Betul buka dalam kitab Tajul Urus pula dari Khatimul Asam. Ya, dalam tu ada cerita tentang akidah. Itu yang umat Nabi Muhammad sudah dikebumikan 1000 orang dalam liang lahat dalam kubur. Mereka dia menghadap ke kiblat Allah, ya. Tetapi dalam 1000 tu yang menghadap kiblat 300. Itu yang anak murid dia bertanya, kenapa 300 yang menghadap kiblat? Mereka masa hidup ni tidak bertuhankan Allah. Mereka bertuhankan manusia, bertuhankan binatang, bertuhankan makhluk, bertuhankan harta benda. Hati-hati ya. Farji'na na'mal salihah inna muqinun. Dalam surah As-Sajdah Imam selalu baca pada hari Jumaat. Ya. Apa makna dia? Ya Allah, balikkanlah kami ke dalam dunia, kami dah yakin kami nak beramal soleh. Mati itu benar, neraka itu benar, kubur itu benar, malaikat engkau itu benar, semuanya benar. Padang mahsyar itu benar, mahkamah Allah itu benar. Tuan-tuan, semuanya benar. Ya. Ya tu yakin lah, sebenar-benar yakin, sebenar-benar jazam. Yakin, ya. Dia ada syak, dia ada zon, dia ada waham, dia ada jazam, banyak ya. Syak lain, ya. Waham lain, tuan-tuan, ya. Tengoklah, tuan-tuan, ya. Kamu buat solat juga. Dia ada syak dengan imam, ya. Imam ni boleh pakai tak boleh pakai ni, syak. Ya. Dal, tawau haya dal apa dia? Daun, bahagia hati. Hati tu bahagia. Bahagia. Tuan-tuan bahagia tak? Tengok beraya macam tak bahagia. Tu datang suruh monyok. Dekat rumah tak bahagia, datanglah suruh bahagia sikit. Tuan-tuan, kalau kita belajar dalam kitab tasawuf, ini kita belajar kitab tasawuf ni. Bila kita ada masalah, bila dalam rumah tangga ada masalah, dah balik rumah bini kadang marah, bini kadang meleti ke apa semua, dalam kitab tasawuf bagi tahu tu tandanya Allah nak uji hati kamu, Kalau bab tentang akhir zaman pula, ada satu hadis. Apa kata Rasulullah? Akhir zaman, orang yang bodoh dia boleh berpidato di depan orang ramai. Tak silap aku berbunyi Hubaidullah, tak silap. Kalau salah tolong perbetulkan. Tolong tengok sini akhir zaman, ustaz-ustaz Google ni, ya. Ustaz-ustaz YouTube ni, dia kondem-kondem ustaz pondok. Inilah, ya. Dan tak silap aku dia yang bernama Hubaidullah, tak silap. Dia dalam kitab menyebut orang bodoh mereka bercakap berpidato, ya. Dia orang tak mengaji pun, dia cuma mengaji di al-Google, al-WhatsApp, al-Facebooku. Itulah guru dia, tuan-tuan, ya. Itulah guru dia. Ni akhir zaman, tuan-tuan, ya. Dia tidak mengambil ahli sunnah wal jamaah, ya. Dia cuma ambil kadang Quran hadis ya. Betul, ahli sunnah wal jamaah ni Quran, hadis, fatwa sahabat, ijma' ulama, hukum qiyas. Ini kaedah ahli sunnah wal jamaah, tuan-tuan, ya. Ini ahli sunnah wal jamaah. Bab dadah mana ada dalam Al-Quran? Tak ada, tuan-tuan, ya. Tak ada dalam Al-Quran. Ambil hukum kiasnya, memabukkan seperti arak, itu lah. Bab daun ketum, tak ada dalam Al-Quran, tuan-tuan, ya. Tak ada dalam Al-Quran. Ambil hukum kiasnya, tuan-tuan, ya. Ni pakai emas, tak ada dalam Al-Quran. Ambil hukum kiasnya, tuan-tuan, ya. Tu. Inilah tentang pengertian tauhid. Mana ada? Itu tadi adalah takwa, waw adalah wafa'un billah, iaitu sayang dengan Allah, ha adalah haya, malu, ya adalah yakin, dan adalah daun, ya, saya bahagia hati. Itu dia pecah jalan dia pecah lagi. Dia ada uluhiyahnya, rububiyahnya, asma' wa sifatnya, ya. Kalau sempat dia terang apa dia tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, ya. Itu kena hafal sifat 20 tu. Wujud, qidam, baqa, muhalafatuhu lil hawadis, qiyamahu ta'ala bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, sampai habis. Itu bila dia kenal diri, dia kenal Allah. Bila dia tak kenal diri, itu dia tak kenal Allah. Bila dia tak kenal Allah, itu dia lawan hukum Allah. Tuan-tuan, itu jangan sampai kafir. Itu tentang syirik. Ini ada 3 kaedah. Satu, syirik jali, dengan nyata. Menyembah berhala, menyembah patung, menyembah manusia, menyembah pokok, menyembah hantu raya dengan nyatanya. Itu kalau belajar tasawuf, kita salam orang, kita tunduk, kita menyembah, tengok dia punya niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau dia niat menyembah, jatuh lah. Kalau dia niat menghormati, tak itu lah.
Lepas tu tentang akidah ni tak ada lari sikit. Lari sikit ada. Itu yang kata Rasulullah, subuh umatku Islam. Lepas subuh kafir balik. Kafir lain, murtad lain. Tu kena faham. Murtad ni keluar daripada Islam. Kafir ni dia beriman tapi dia engkar. Ni kafir. Kena faham? Ya? Dia beriman tapi engkar. Dia percaya Allah jadikan langit, jadikan bumi, dia percaya. Tapi dia engkar. Dia engkar. Dia percaya kita Al-Quran tapi tidak beriman kita Al-Quran. Itu dia tahu neraka tu, neraka Jahannam tu sangat mengerikan. Ada malaikat Zabaniyah, ada malaikat Malik menjaga pintu neraka. Dia tahu, bukan tak tahu. Tapi dia engkar. Itu bila dah jadi jenazah, barulah malaikat ni bercakap dengan malaikat maut. Wahai malaikat maut, sebelum malaikat maut nak ambil nyawa, apa kata dia? Tunggu kejap. Aku nak sembahyang 2 rakaat, nak minta ampun dengan Allah. Pintu taubat ni bila roh dah ambil sini, dah tutup dah pintu taubat. Betul. Dan apabila matahari terbit ke sebelah barat, tak mustahil bagi Allah matahari boleh terbit sebelah barat besok, tak boleh. Besok boleh terbit matahari ke sebelah barat. Tak mustahil bagi Allah, mustahil lah bagi kita. Tuan-tuan, memanglah kalau ikut dia punya caranya, akan muncullah Imam Dajjal, muncul Imam Mahdi, dia ikutlah dia punya aturan ni, ikutlah hadis sebut. Tapi tak mustahil bagi Allah esok boleh berlaku matahari terbit ke sebelah barat. Tu orang soleh ni dia kumpul amal soleh. Orang soleh ni dia kumpul amal soleh. Dia takut benda ni berlaku. Tuan-tuan, kita tak ada. Kita ambil sikit sampai lepas ni kita masuk tasawuf sikit. Kalau tentang tauhid uluhiyah, apa dia? Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah dia mengesahkan Allah Taala pada perbuatan. Dia mengesahkan Allah Taala pada perbuatannya. Yang menghidupkan dia, yang mematikan dia. Itu lah. Itu yang hidup kita Allah, yang mati kita pun Allah. Apa itu jangan salah akidah. Allah yang hidup kita, Allah yang mati kita. Allah yang menyampaikan aku kat surau ni, Allah yang tidak menyampaikan. Minum air. Minum air bukan air yang menghilang haus. Yang menghilangkan haus adalah Allah. Kita kena faham. Lepas tu makan Panadol, bukan ubat itu yang membaikkan. Yang membaikkan Allah. Jangan jadi Qadariyah. Jangan jadi Jabariyah. Ahli sunnah wal jamaah wajib usaha ikhtiar. Wajib usaha ikhtiar. Ni ahli sunnah wal jamaah. Macam pakai emas ni, usaha ikhtiar. Tapi jangan salah akidah. Pakai emas boleh tak? Usaha ikhtiar. Nak menghindar daripada kena penyakit. Tapi ada orang pakai emas pun kena, tak pakai emas pun kena. Ada orang tak pakai pun tak kena, ada orang pakai pun kena. Sebab yang memberi penyakit adalah Allah, yang mengangkat penyakit adalah Allah. Lepas tu kena minta dengan Allah. Lepas tu kita doa, kadang doa minta doa jadi anak kita, cucu kita jadi anak soleh. Macam tu juga perangai dia. Allah tak kehendak lagi, tuan-tuan. Kalau tauhid uluhiyah apa dia? Tauhid rububiyah ambil dengan ringkas saya, tuan-tuan. Kena tegang ni lama. Kena nak tegang rububiyah ni besok pagi tak habis. Kalau tok guru tegang 5 jam tak habis, tuan-tuan. Kalau 5 jam tinggal aku seorang. Tuan-tuan. Orang dulu mengaji alif lam ha. Alif tu tegang 4 jam. Tuan-tuan, orang dulu dia papan hitam ni dia dobek, dia catik anak murid dulu kalau kitab ni penuh dobek ni. Catik. Anak murid sekarang tak ada. Habis dah. Pegang sini orang tempat lain, tapi tengok macam kat sini. Tak apa, tuan-tuan belajar je. Walaupun menyandar-nyandar, apa kata Rasulullah, kalau kamu jadi orang mengajar, orang belajar, orang mendengar. Jangan kamu jadi orang yang keempat, mengajar tidak, belajar tidak, mendengar tidak, cilakalah mereka. Tuan-tuan, ni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cilaka tu maknanya apa? Rugi. Tuan-tuan. Tauhid uluhiyah mengesahkan Allah Taala juga pada perbuatan hamba. Hamba ni hamba. Lepas tu hamba ni dia 4 sifat. Bodoh, hina, fakir, lemah. Ni hamba. Lepas tu bila kita dihina oleh orang, orang hina kita. Orang kata ustaz ni bodoh lah. Kita sebagai hamba, kita balik kepada hamba, memang aku bodoh. Lepas tu bila orang marah kita, orang maki kita, ulama tasawuf kata apa? Jangan kamu membalas kejahatan dia kepada, maksudnya dia bagi kejahatan, dia maki kita, jangan kita memaki dia balik. Kita ucap alhamdulillah. Ni orang yang dikatakan ahli penuntut ilmu. Sebab tu ahli penuntut ilmu ni lagi dia belajar,
Dia bermulanya bodoh, berakhirnya bodoh. Kenapa berakhirnya bodoh? Bermula tak tahu, berakhirnya tak tahu. Makin dia belajar, makin tak tahu. Makin dia belajar, makin tak tahu. Kenapa? Dia nak tahu. Inilah orang menuntut ilmu. Kita tak ada, baru belajar 2 jam, hebat dah, macam Datuk Mufti lah. Mufti pun kita condemn, tuan-tuan. Tu orang dulu tawaduk, merendah diri, tuan-tuan, ya. Ini kaedah penuntut ilmu, tuan-tuan. Macam tuan-tuan lah, tawaduk, merendah diri belajar. Kan senang nak dapat sifat tawaduk, tuan-tuan. Tu orang dulu nak mendapat sifat tawaduk ni, dia banyak mujahadah. Anak murid nak mendapat sifat tawaduk ni, merendah diri ni, itu yang dia cuci jamban tok guru, tuan-tuan, ya. Dia banyak mujahadah, ya. Dia banyak bersusah payah sebab nak melatih diri, nak menghina diri. Kita tak ada, kadang pakai kasut jamban yang RM2 pun kadang kita malu, tuan-tuan, ya. Dia kena merendah diri, nak melatih bukan senang. Kadang nak pakai jubah murah pun kita malu, ya. Nak kena pakai jubah mahal, harga 100 ke atas, 230 tak mau pakai, tak standard lah. Air dah orang tak banyak kenal, banyak follower lah, leceh lah. Allah tak pandang wajah kamu, Allah tak pandang ilmu kamu, Allah tak pandang duit kamu, Allah tak pandang harta kamu. Yang Allah pandang jantung kamu, hati kamu yang ingatkan aku. Entah. Ya. Lepas tu kena mengaji, kena cari guru yang mursyid. Guru yang mursyid macam mana? Dia berilmu dan dia beramal dengan ilmunya. Itulah guru yang mursyid. Tuan-tuan, ya. Ada tak lagi guru macam ni? Ada. Tapi tak ramai lah. Ya. Guru mursyid ni dia garang, tuan-tuan, ya. Bukan aku ni guru uji Rashid, tuan-tuan, ya. Jadi guru mursyid, tuan-tuan, dia tawaduk, merendah diri, dia cakap, dia buat, tuan-tuan, ya. Ni guru yang mursyid. Guru mursyid ni dia suka beramal. Wajahnya ada cahaya, kita suka tengok wajahnya. Dan satu pendapat mengatakan lagi, kita gerun dengan dia. Tuan-tuan, ya. Dia akhlaknya terpuji, akhlaknya seperti akhlak-akhlak para aulia, tuan-tuan, ya. Cakap pun tak banyak, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan nilai sedikit je. Kalau ada ustaz mengajar tuan-tuan ke, ustaz tengok, tuan-tuan tengok dekat YouTube ke, kalau ada tok guru ni, ustaz ni suka maki orang, hina orang, dia bukan guru mursyid. Guru mursyid ni dia tidak membalas kejahatan orang lain kat atas dia. Dia suka dikena, dia tak suka mengenakan orang lain. Ni guru mursyid, tuan-tuan, ya. Tu tentang tauhid rububiyah ni, tauhid uluhiyah ni, dia mengesakan Allah Taala pada perbuatan hamba. Salah satunya apa? Solat. Semayang. Ya, lepas tu semayang jangan tinggal. Siapa tinggal semayang dengan sengaja, semayang ni boleh tinggal tiga kaedah kata ulama. Pertama boleh tinggal semayang, pertama dia lupa, boleh. Kedua dia tinggal semayang, dia tertidur, boleh. Ketiga dia tinggal semayang apabila dia hilang akal, gila. Tuan-tuan, baru ni aku ceramah di satu tempat, rahsia tempat dia, kuliah subuh. Tengah-tengah ceramah ada orang datang naik kursi roda. Dengar aku ceramah, anak dia tengah ceramah, anak dia telefon. Dengar anak dia telefon, mungkin dia terkuat. Anak dia kata, ayah jangan lupa makan ubat, sebab dia kena penyakit urat saraf. Bila makan, pagi ada makan, bukan macam sini tak ada makan, tuan-tuan, ya. Ada makan, tuan-tuan, ya. Sini kudukut punya orang, ya. Dia datang makan dengan aku. Di situ aku tanya dia, bang sakit apa? Saya cakap sakit urat saraf, ustaz. Doktor beritahu dengan saya, ustaz, bulan 5 tahun ni sebenarnya saya dah mati lah. Ni dah, ya. Ni kita belajar tauhid ni, uluhiyah, rububiyah, ya. Doktor kata saya mati dah bulan 5 ni. Saya menangis, ustaz. Bukan saya menangis sebab saya nak mati. Mati memang tetap mati. Saya bimbang amal soleh saya tak ada, ustaz. Orangnya muka jernih, tuan, ya. Dia cakap aku cakap apa, ustaz? Bila doktor kata bulan 5 saya mati, ustaz, saya tumpu baca Quran. Satu hari, ustaz, banyak juzuk saya baca. Boleh dikatakan setengah bulan saya khatam, setengah bulan saya khatam, setengah bulan saya khatam, kadang satu bulan 2 kali khatam. Doktor beritahu urat saya, urat saraf ni dah nak sampai sini lah, akan sampai masa putus saya. Jumpa doktor balik, doktor kata, doktor scan balik, urat yang nak atas nak putus ni tak sampai ke atas pun. Inilah kelebihan mukjizat kita Al-Quran. Banyak baca kita Al-Quran, ya. Salah satu dalam ulama bagi tahu apa? Sesiapa yang suka baca kita Al-Quran menghindar penyakit gila. Itu di madrasah kami ni ada orang gila 6 orang yang kami jaga, tak mengamuk pun, tuan-tuan, ya, tak mengamuk pun. Sebab apa? Ubatnya kita Al-Quran, tuan-tuan.
Banyak baca kitab Al-Quran. Siapa baca kitab Al-Quran, jiwanya tenang. Siapa suka baca kitab Al-Quran, nanti di padang mahsyar, kitab Al-Quran, ayat-ayat Quran akan menjadi penyelamatnya di padang mahsyar. Dan dalam kubur pula, siapa suka baca Quran, dekat dunia ni sebelum dia mati, dalam kubur, Quran akan menjadi peguamnya di dalam kubur. Siapa suka main TikTok, Facebook, IG, mampu ya. Ya. Kadang umur dah 60, 70, nenek-nenek main TikTok ni. Tunjuk gelang ni. Ya, inilah akhir zaman. Benarlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarlah kata Imam Sayuti, Imam Nawawi. Bila akhir zaman, umat Nabi Muhammad mereka leka dengan hiburan. Tuan-tuan, orang-orang kufar ni dia nak merosakkan akidah umat Islam ni supaya mereka tak datang surau, datang masjid. Dia tak serang pun. Dia hantar hiburan-hiburan. Bila umat Islam mendapat hiburan, umat Islam leka dengan hiburan. Bila leka dengan hiburan, mereka tak ada masa nak baca Quran. Mereka tak ada masa nak pergi surau, nak pergi masjid, sibuk dengan hiburan. Dulu kita marah dekat tanah Arab, orang Arab buat pesta. Kita marah. Apa dapat Arab ni pakai jubah, pakai serban, duk pesta, kita marah. Ya? Tak lama Malaysia buat pesta air, tuan-tuan. Dalam kitab apa? Bila umat Nabi Muhammad di akhir zaman mereka balik pada zaman jahiliah, tandanya kiamat makin dekat. Makin dekat tuan-tuan. Ya? Apa dia tauhid rububiyah lagi? Tauhid uluhiyah. Ya, dia maksud Allah Taala pada perbuatan hamba pertama tentang sembahyang. Sembahyang. Dan jangan mengharap selain Allah Taala, jangan mengharap. Betul, jangan dengan manusia ni tak boleh mengharap. Nak mengharap dengan Allah. Minta dengan Allah. Betul, Allah ni tidak berhajat dengan hamba, tetapi Allah ni suka hambanya yang berhajat dengan dia. Tu dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, minta kepada Allah aku akan perkenankan, minta kepada aku akan perkenankan. Tuan-tuan faham tak faham ni? Tengok aja tak faham betul kata ulama, kalau belajar tak faham, buat faham. Nanti lama-lama faham. Aku ingat lepas hantar guru aku, dia kata apa? Masa aku ada, kalau kau tak faham, kau mengajar ni anak murid ni, kau tanya dengan aku. Nanti bila aku dah tak ada, Allah bagi ilmu faham. Nampak tuan-tuan, ni pasal tok guru. Tok guru ni dia ada karamah. Ya? Lepas tu dia ada 3 derajat. Derajat kalau bagi Nabi dan para Rasul, dia mukjizat. Bawah Nabi Rasul, dia panggil karamah. Bawah pada wali-wali Allah, dia panggil ma'unah. Dia banyak tentang derajat-derajat. Ya, derajat orang awam lain, hawas lain, hawasul hawas lain. Orang awam ni derajat orang kebanyakan. Orang hawas ni dia bagi dia benda-benda yang sunat, bagi dia wajib, ni orang hawas. Itu orang hawas ni bagi dia manusia ke makhluk, benda-benda baharu, jisim, jirim ni ya, tidak memberi bekas ke atas dia. Lepas tu dia tidak memikirkan tentang duit ke tentang apa. Dia dah tahu dah, Allah dah tetapkan rezekinya, Allah dah tetapkan makan minumnya. Ni orang hawas. Kita tak ada tuan-tuan. Ya? Kita risau tentang makan minum. Tuan-tuan, ya? Besok pagi belum tentu hidup, dah fikir dah dengan bini, yang besok nak makan apa? Abang jemur abang nasi goreng. Malaikat sebelah ni ketawa, apa dah ini orang busuk punya orang. Besok belum tahu hidup lagi dah sibuk nak makan. Tuan-tuan, Tuan bukalah sejarah Hasan Al-Basri. Kenal Hasan Al-Basri? Hasan Al-Basri seorang wali Allah. Tak silap, dia buka satu madrasah. Dia di antara murid sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia buka satu madrasah. Itu yang Hasan Al-Basri jalan ke pekan bertemu dengan seekor anjing. Itu ni berdialog dengan anjing, tuan-tuan. Lepas tu wali-wali Allah ni boleh bercakap dengan binatang. Bukan wali Allah je, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun boleh bercakap dengan binatang, dengan pokok. Dengan hebatnya mukjizat Nabi. Kita buka dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 3 bulan dah berjalan memegang dinding. Umur 9 bulan dah fasih bercakap. Tuan-tuan ya. Lahir je dah bercelak. Lahir je dah berhatan. Ni Rasulullah. Apabila dia kanak-kanak, dia berjalan dari Mekah pergi berdagang daripada Mekah ke Syam dengan atuknya Abdul Muttalib. Seorang pendeta Yahudi bagi tahu dengan atuknya, jangan bawa kanak-kanak ni pergi ke Syam, nanti orang bunuh. Sebab itu adalah utusan Allah. Sebab bila dia berjalan, pendeta Yahudi ni nampak Rasulullah dipayung oleh awan. Di antara cucu-cucu Abdul Muttalib ni yang boleh baring dekat perut Abdul Muttalib ni, atuk Nabi ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang ni. Yang lain tak berani baring. Sebab Abdul Muttalib ni pembesar Mekah yang digeruni. Tuan-tuan ya. Abdul Muttalib ni orang hebat, tuan-tuan ya. Dia pembela Nabi, tuan-tuan ya.
Kalau bab tentang tauhid uluhiyah ni ambil sikit lagi tuan-tuan ya. Jangan kita mengharap selain Allah Taala, mengharap hanyalah kepada Allah, dan jangan menyembah selain Allah Taala. Betul kita belajar tauhid, dia ada jisim, benda yang bertongkol, benda yang bertongkol yang berbentuk, jisim, jirim, jauhar firid, jismul latif. Dia ada banyak bab tentang aqidatul iman ya. Kena mengaji sungguh ya. Kita kena orang dulu mengaji sampai mati tuan-tuan ya. Tapi tuan-tuan ni mengaji sampai mati ya. Tapi sampai rumah hilang. Confirm hilangnya. Aku tengok memang confirm hilang ya. Tapi tak tahulah ya, tengok gaya belajar macam Imam Syafi'i. Tuan-tuan kenal Imam Syafi'i? Imam Syafi'i umur 9 tahun dia sudah menjadi qari, tak silap. Ya. Dia umur 9 tahun. Umur 15 tahun dah jadi mufti. Maksudnya dia dah boleh memberi fatwa. Ni Imam Asy-Syafi'i. Umur 9 tahun dia dah hafal kitab Muwatta'. Ini Imam Asy-Syafi'i. Itu yang dia boleh datang ke rumah Imam Malik. Dia nak menjadi anak murid. Sebab tu kalau tok guru ni dia ada hadam. Ada hadam ni maksudnya dia ada, kita panggil sekarang cakap senang panggil bodyguard lah. Ya, sebenarnya bukan bodyguard. Anak murid ni dia berkhidmat dengan tok guru. Itu yang bila Imam Syafi'i datang rumah Imam Malik, dia kata, aku nak jumpa Imam Malik. Kata hadam dia, hadam bertemu dengan Imam Malik, bagi tahu, wahai Imam Malik, seorang pemuda nak jumpa engkau. Tu kata Imam Malik. Imam Malik bila orang nak jumpa dia punya sikap, dia punya perangai, ya, dia siapkan diri dia pakai sunnah, dia berwangi-wangi. Ini Imam Malik, bukan Haji Malik, tak? Imam Malik. Keluar jumpa Imam Syafi'i, dia kata apa? Aku minta engkau hafal kitab Muwatta'. Tuan-tuan ya. Tu Imam Malik ni dia punya otak cerdik. Imam Syafi'i ni ya. Imam Syafi'i ni otak cerdik. Ya. Mak dia pun kuat agama, tuan-tuan ya. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni satu pendapat mengatakan dia khatam Quran satu hari sekali. Satu pendapat mengatakan itu. Ya, ini Imam Syafi'i. Tuan-tuan. Kita khatam Quran pada bulan Ramadannya. Itu pun sebab dapat hadiah kain pelekat. Ya. Apa firman Allah? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahawa Allah Ta'ala itu sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kun fayakun. Aku kata jadi. Ida. Macam tuan-tuan lah. Macam kita lah. Bagi tahu dengan bini, yang abang nak kahwin. Ya, abang nak kahwin ni. Allah kata, tak ada. Itu yang sampai sekarang seorang bini tu. Faham ni? Ya. Allah kata, iya. Ida. Itu lah. Ya. Itu setiap amalan dalam Al-Quran ada amalan-amalan tersendiri. Tuan-tuan ya. Nama kita contoh ada tulis dekat papan kenyataan ni, nama kita ada. Nama kita ada. Kita nampak. Ya, contohlah kita ni tak bersalah, tapi kita didakwa kita bersalah. Kita difitnah, nama kita ada di papan hitam ni. Contoh atau dalam komputer ada orang masuk kan. Kita nampak tapi orang lain tak nampak. Ni hebat je kuasa Allah, tuan-tuan ya. Setiap amalan-amalan ni, setiap ayat-ayat Quran ni semuanya ada mukjizat tersendiri, tuan-tuan. Sama juga surah Al-Fatihah. Ada mukjizat dia ya, ada kelebihan dia. Baik, sambung kita lagi tuan-tuan ya. Tapi kena nak tenang, tauhid ni dia panjang. Kalau syirik jali ya, macam mana syirik khafi, afal khafi. Kalau syirik afal khafi ni dia dalam, dia suku halus afal khafi ni ya. Ini kaedah dia ya. Yang selalu dia berlaku di dalam ibadat. Ini syirik afal khafi, dia berlaku di dalam ibadat. Ya, dia akan berlaku di dalam ibadat. Janganlah, sebab itu kita kata ulama, perbanyaklah baca zikir nafas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Ni zikir nafas, tuan-tuan. Ni ahli-ahli tarekat dia beramal zikir ni, zikir nafas ya. Dan ahli-ahli tarekat dia beramal dengan selawat azamiyah tu ya. Kalau raja selawat adalah raja selawat al-fatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ughliqa wal hawati lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ini raja selawat. Tuan-tuan, penghulu selawat adalah selawat azamiyah ya.
Penghulu ayat sifat tu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, baca sampai habis. Tadi maghrib siapa baca 3 kali? Ni hadis sahih. Baca 3 kali, mati malam ni syurga. Nabi jamin syurga. Yang jamin ni Nabi, bukan YB, Nabi. Siapa baca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah, hadis daripada Imam At-Tirmizi. Siapa baca ni setiap hari, maghrib 3 kali, subuh 3 kali, apa kata Rasulullah? Aku jamin orang ni masuk syurga. Satu pendapat amat dengan lagi, orang ni nanti di padang mahsyar dia dipandang di pandangan redha. Itu maksudnya di dalam rahmat Allah Taala di padang mahsyar. Siapa setiap hari selawat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 kali, siang dan malam, paling kurang 10 kali, wajib syafaat. Lepas tu kena banyak selawat, tuan-tuan. Ni tak ada banyak rokok ni, tuan-tuan. Banyak selawat. Baru tak sampai setengah jam batuk lah. Kalau dapat batuk, alhamdulillah. Sama dapat sakit, alhamdulillah. Dalam tonton buka dalam hadis kursi, tu yang kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, wahai Muhammad, bukan wahai Muhammad, wahai baginda, wahai baginda, wahai Rasulullah, umat engkau apabila mereka dapat sakit, tu tanda Allah sayang. Allah nak ampunkan dosa. Lepas tu bila, tapi syarat jangan mengeluh. Kalau mengeluh, habis tak dapat pahala. Kalau minta pula haram, tak boleh. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah aku keciman ni, haram. Tak boleh. Lepas tu kita doa, isteri doa untuk anak, doalah kepada benda-benda kebaikan. Kalau kita doa yang tak baik, maka haram, berdosa. Baik tuan-tuan, kita tengok kitab. Tadi cuma nak menempelkan sebab tauhid ni pun wajib, tuan-tuan. Ni apa ni firman Allah kan? Apa makna dia? Aku jadikan jinak manusia untuk apa? Untuk ibadat. Bukan untuk main TikTok. Tengok. Bukan tentang IG je. Bukan lepak kedai makan je. Tadi minum kedai depan tu. Umur dah lanjut dah 70, 60. Lepak je kat kedai makan tengok Facebook ni. Dah pukul 7 lah. Tengok Facebook mata nak pejam. Dah pukul 7 lah. Sedih tengok orang Islam. Tak tahulah orang sini ke orang mana. Tapi tengok ni macam orang sini. Kepada masa, dengan ditelik kepada masa. Lepas itu kalau bab masa ni, tuan-tuan buka dalam hadis pula, nanti di padang mahsyar Allah tanya 3 benda. Pertama Allah tanya umur. Umur, kita daripada umur 15 tahun Allah tanya sampai kita mati. Lepas tu masa, lepas tu kita punya umur ni tak boleh balik lah. Umur tuan-tuan, lepas tu kena banyak kau buat amal soleh. Yang kedua Allah tanya apa? Dekat akhirat, masa. Allah tanya masa. Daripada pagi sampai malam engkau buat apa? Aku tengok TV 4 jam. Tengok Quran 10 minit Nanti dia berdialog dengan Allah di padang mahsyar. Aku datang surau, balik lama sejam. Lepak kedai makan 2 jam. Itu ditimbang amalan mereka. Yang ketiga Allah tanya apa? Pertama umur, yang kedua masa, ketiga apa? Ketiga harta. Allah tanya harta. Kereta engkau highlight ada, kereta tu ada, banyak kereta engkau buat apa kereta engkau? Aku pergi kebun. Tanya tu. Bukan orang sini, orang tempat lain, tuan-tuan. Orang tanya. Semua dia tanya. Dengan kelapa sawitnya, dengan getah je, dengan tanah. Sebab itu tuan-tuan buka dalam hadis, bila dunia kiamat, manusia mereka berhimpun, bila mereka Israfil meniup sangkakala, dia masukkan roh ke dalam tubuh. Bila dia masukkan roh ke dalam tubuh, kita semua bangun di padang mahsyar. Kita berdiri, keluar daripada kubur kita berdiri. Itu yang mereka berbadan manusia, ada berkepala khinzir. Khinzir ni cakap Arab. Melayunya balik bayar. Baby. Berlapik sikit lah, anak aku ada. Baby lah. Kalau dia kan cakap yang betul-betul kan dia panggil orang balik bayar. Dia panggil orang baby. Sebab kanak-kanak ni dia suka ikut cakap orang. Ada semua manusia mereka bangun daripada kubur, badan manusia berkepala keldai. Ada setengah manusia bangun daripada kubur, badan manusia berkepala kera. Tuan-tuan buka dalam hadis, buka dalam kitab bab jenazah ada tu. Tengok kesalahan mereka semasa hidup kat dunia.
Lepas tu kalau iman terbagi kepada 5, tak silap. Iman taklid, iman ilmu, iman ainul yakin, iman kamalul yakin, iman haqqul yakin. Dia banyak kaedah. Iman taklid dan iman ilmu ni, mereka akan dihisap, mereka akan diazab di padang mahsyar, mereka akan dimasuk ke dalam api neraka Allah, tetapi mereka masuk dalam syurga Allah, masuk. Tapi dia dihisap, dia diazab. Iman taklid dan iman ilmu berbeza. Iman ainul yakin, dia berilmu dan dia sebenar-benar yakin. Ni ya. Kita kena mengaji sampai kita mati, tuan-tuan ya. Tuan-tuan jangan risau, nanti dekat negeri akhirat kita jumpa. Tapi semasa di padang mahsyar dia tak jumpa. Tak jumpa di padang mahsyar. Jumpa kat mana? Dalam syurga Allah. Ya. Di padang mahsyar tak boleh jumpa, bukan tak boleh jumpa, susah nak jumpa. Ya, itu yang kata Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia ambilnya pasir, dia buang dalam laut. Tu kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, engkau carilah, kau menyelam dalam laut, engkau carilah pasir, kalau kau boleh jumpa. Macam itulah padang mahsyar, tuan-tuan. Itu tuan-tuan buka dalam hadis. Buka dalam hadis. Manusia bangun daripada kubur ni, mereka berdiri 1000 tahun. Berdiri 1000 tahun. Bila dah berdiri 1000 tahun, seorang manusia yang bernama Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sujud sembamkan dahinya di padang mahsyar. Itu kata Allah, wahai Muhammad, bangun. Wahai kekasihku, bangun. Kau nak minta apa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku nak minta dengan kau, wahai Allah, tolonglah pertimbang amalan-amalan umat-umat Nabi terdahulu, umat-umat terdahulu dan umatku. Kami dah berdiri 1000 tahun. Belum dihisap lagi, tuan-tuan. Berdiri 1000 tahun. Tapi siapa dulu dipertimbang amalan? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad. Ini siapa yang duduk pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia cukup beruntung. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu ni, atau pendapat mengatakan 1 saat pahalanya seperti dia semayang 1000 rakaat. Satu pendapat mengatakan 1 jam. Tuan-tuan ya. Keluar pada rumah, 1 tapak diampun 1 dosa. 1 tapak diberi 1 kebajikan. Untung, yang paling untung aku jauh. Tuan-tuan sikit tambah yang tepi tu lagi sikit. Itu yang sahabat, dia nak pindah rumah jauh. Kata Nabi, tak payah. Kalau kau nak jauh, kau pusing jauh. Tuan-tuan ya. Tuan-tuan nak jauh, pusing ya. Pergi Kelang lu. Datang ni pergi Pandamaran, tuan-tuan ya. Datang ni ya. Tapi memang tak datang terus ya, tuan-tuan. Ya. Baru sebut masa ni, baru sebut masa. Baru sebut masa 2 minit apa? Apa 2 minit ah? Baru 22 minit. Ya. 42 minit. Bukan 4 jam pun. Saya merasa macam kursus haji seminggu je. Ni benda akhirat. Betul bila kita masuk dalam kubur, 1 hari di dunia, dalam kubur tu dah 1000 tahun. Itu yang Nabi Isa nanti turun daripada Arash. Nabi Isa ni tetap umur 33 tahun. Padahal dia dah duduk dekat sana berapa ribu tahun. Itu kiraan dunia. Kiraan akhiratnya dia baru duduk baru 2-3 hari je. Tuan-tuan. Nabi Isa. Siapa dia duduk pada zaman Nabi Isa, ya, umurnya panjang, dia akan tengok, dia dapat berjumpa dengan seorang Nabi. Dia akan bernikah, Nabi Isa ni, tuan-tuan ya. Dia akan akan mentadbir dunia. Pada ketika itu manusia di dalam kesesatan ya. Sikit lagi tuan-tuan ya. Maka iaitu 3 pangkat. 3 pangkat ya. Jadi 3 derajat. Itu kaedah kalau buat makan ni ya, kita jaga sungguh tentang makan. Kalau minum dalam cawan, jangan kita bernapas dalam cawan. Bila bernapas dalam cawan, mengundang penyakit. Rasulullah SAW, setiap benda dia pegang, dia baca bismillah. Minum, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita sambil minum, isyak rokok. Kalau boleh berhenti rokok tu berhenti lah. Tak boleh berhenti menyorok. Sebab rokok ni macam bau tikus. Tahu tikus? Ya? Kadang dah isap rokok, mayang langsung surau. Allah, busuk bau tikus. Tuan-tuan ya? Berhentilah kalau boleh berhenti. Tak boleh berhenti nyorok lah tuan-tuan ya? Walaupun benda tu makruh ya? Ada pendapat kata haram, tengok kaedah haram tak mana. Itu kata ulama ya? Bila asalnya makruh, dia jatuh haram, tengok kita memudarat ke atas dia macam mana. Contoh isap satu tak memudarat, tak haram ni.
Kedua batang tak mudarat, tak haram. Sampai 3 batang baru datang mudarat, baru jatuh haram. Ataupun datang surau tak pernah bawa rokok, minta rokok ejeki surau, haram. Faham? Kena ngaji lah daripada asal hukum. Dia makruh. Dia berbeza balik bayar ni dia haram mutlak. Tuan-tuan, Lepas tu dalam solat dia tak boleh berhenti solat. Walaupun di rumah, walaupun dalam surau. Contoh, ada orang datang rumah kita, dia salah kiblat. Bila dia salah kiblat, kita tak boleh cakap kiblat kau salah tu, berhenti semayang. Tak boleh. Ulama kata apa? Kita pergi dekat dia, pegang dia, kita pusingkan badan dia. Ni kaedah dalam solat. Tuan-tuan, ni tak ada. Salah kiblat tu, apa semayang ni? Tapi kena tahu lah. Ni sebab dalam solat tak boleh berhenti. Tak boleh berhenti dalam solat ni. Kecuali gempa bumi, berlaku kebakaran, boleh anak, cucu masuk dalam kain, tak boleh berhenti, tak boleh. Dah jentik pun tak boleh berhenti, tahan lah. Kalau dia dah kokok tu berhenti lah, tuan. Ni kaedah solat. Lepas tu bermula aurat dalam solat bukan bermula daripada bawah. Aurat dalam solat bermula daripada atas. Ni aurat dari dalam solat. Lepas tu hati-hati orang sembahyang pakai seluar. Bila sembahyang pakai seluar, dia sujud tu nampak lubang punggung. Sebab lubang punggung ni dah bawah pada pusat. Bila dia sujud nampak ni, maka batal solat. Sebab dia aurat daripada atas. Kalau dia daripada bawah, tak batal solat. Lepas tu imam kalau dia sembahyang, imam sujud, kita nampak betis imam, nampak paha imam, tak batal solat sebab dia daripada bawah. Tuan-tuan, ni di dalam solat. Dalam hadis sebab apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu macam mana kau lihat aku sembahyang. Ni bab solat. Macam kanak-kanak pasal ni tak wajib solat. Tapi bila umur 7 tahun, apa kata Rasulullah? Suruh dia solat. Suruh aja, tapi dia tak wajib. Suruh. Bila 10 tahun tak mau solat, Rasulullah suruh rotan. Rotan macam ni, dekat tapak kaki, tapi sikit macam ni. Cara rotan macam ni, tangan ni. Ni kaedah rotan. Bila umur 10 tahun. Kalau 10 tahun pun Nabi suruh rotan tapak kaki, kalau macam ni tak semayang, hempak dengan pokok getah tu koi. Ni bab solat. Sebab dalam kubur malaikat tanya mula-mula pasal semayang. Tanya. Lepas itu semayang ni kena mengaji. Takbiratul ihram, syarat dia berapa, Fatihah, rukuk, i'tidal, qiyam, tahiyat, salam. Lepas itu bila orang dia salah dia dalam solat, dia panggil jahil basit. Jahil basit ni dia tak tahu, dia mengaku tak tahu. Dia dalam menuntut ilmu. Bila dia salah dalam keampunan. Yang bahaya ni jahil murakkab. Jahil murakkab ni dia bodoh, belagak macam orang tahu. Ni jahil murakkab. Tuan-tuan, macam kita ni jahil basit. Jahil basit. Tak kisah, sikit lagi nak berhenti. Tuan-tuan, sikit lagi sabarlah, memanglah kalau belajar nak terkencing lah apa, tuan-tuan. Sebab bila berumur ni macam-macam, kita ada penyakit kencing manis makan tak boleh lambat. Tapi yang pelik kalau kuliah agama tak boleh lambat je. Tuan-tuan. Sikit lagi. Baru baca ni tak sampai sebagai ni, tuan-tuan. Tak tahu dah bila khatam, tuan-tuan. Ada satu tempat aku mengajar dah 8 tahun. Baru muka surat 20. Tuan-tuan, 8 tahun. Maka iaitu 3 pangkat juga yang lebih tingginya. Ni bab darjat makan ni. Makan ni, sebab itu kalau belajar tasawuf, mengingati mati ni wajib. Bukan sunat, wajib. Tawakal wajib. Ikhlas wajib. Tawakal ni wajib. Kadang orang, ada setengah orang dia tak nak vaksin. Ada setengah orang nak vaksin. Asal hukum dia harus vaksin. Dia tak jatuh wajib, tapi akan sampai peringkat jatuh wajib. Tengok kaedah dia macam mana. Ni geng vaksin lain, geng tak vaksin lain. Dia banyak geng, tuan. Geng rokok lain, geng anti rokok lain. Ini kalau geng ni serokok, jadi imam aku tak nak ikut. Geng serokok ni darah haram ni. Dia cok kali serokok darah haram. Yang pelik orang yang serokok dia kata darah haram. Orang yang serokok dia kata semayang tak sah. Orang dok bantai riba tak apa. Ada hutang riba tak apa, tuan-tuan. Tawakal ni wajib. Itu adalah hadis sebab apa? Apa kata Rasulullah? Kamu pergi ke satu tempat, kamu naik unta, kamu ikatlah unta tu. Itulah tawakal, usaha ikhtiar. Tapi kalau kamu dah ikat, unta tu hilang juga, itu bukan kuasa kamu. Semuanya kehendak Allah.
Macam kita lah, vaksin. Kita usaha ikhtiar vaksin. Ya. Dan kita berserah bulat-bulat kepada Allah. Berserah. Allah yang beri sakit, Allah yang menganggap penyakit, tapi kita usaha ikhtiar. Tuan ya. Sikit lagi tuan-tuan, ya. Bahawa lapar ia, lapar. Lapar tuan-tuan. Lapar tu, ya. Berarti daripada masyar di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak lapar, hidupnya dekat dunia, dia suka bagi orang makan. Makan. Dan termasuklah syurga merindui. Syurga rindu. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 perkara. Pertama, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suka baca Quran. Yang kedua, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia gembira sangat datangnya bulan Ramadan. Gembira. Tuan-tuan ya. Ni kelebihan syurga rindu, tuan-tuan ya. Kalau bab tentang doa, ada hadis. Apa kata Rasulullah? Siapa baca Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, syurga mengadu dengan Allah, wahai Allah, masukkanlah umat Muhammad ke dalam syurgamu. Tuan-tuan ya. Syurga mengadu dengan Allah, tuan-tuan ya. Nanti masuk syurga, tuan-tuan. Dia masuk syurga ni, umat Nabi Muhammad ni semua masuk syurga. Tak kira duduk mana, duduk Kelang, duduk KL ya, duduk Rusia, duduk Jepun ya. Syarat dia tak kapi. Syarat tak kapi ya. Walaupun dia masuk dalam api neraka dia pun, dia kena azab. Ya, itu yang kita belajar tadi. Dari iman taklid, iman ilmu, iman ainul yakin, kamalul yakin, hakul yakin. Bila dia ni masuk dalam neraka Allah, asbabnya sebab dia ni dia berdosa. Berdosa. Dia berdosa tapi dia tak kafir. Tuan-tuan, ya, dia berdosa tapi tak kafir. Tuan-tuan, masuk dalam neraka sebab dia salah dengan Allah. Dia masuk dalam syurga Allah juga. Ya. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam neraka cari umat dia. Sama juga kaedah orang soleh. Orang soleh ni dia masuk dalam neraka, dia cari kawan-kawannya. Itu penduduk syurga boleh masuk dalam neraka. Penduduk neraka tak boleh masuk dalam syurga selagi dia belum habis selesai kena azab. Penduduk syurga masuk dalam neraka ni, neraka, api neraka semua ke tepi. Ini kelebihan penduduk syurga, tuan-tuan. Itu kena kawan dengan orang soleh, tuan-tuan ya. Kalau ada grup tu orang soleh, jangan keluar. Apa orang soleh? Soleh ni orang baik. Dia ingatkan kita pergi surau ya, datang main jemaah, menuntutlah ilmu ya. Ni orang soleh, tuan-tuan ya. Tuan-tuan belajar dengan tok guru, banyak tok guru tuan-tuan belajar macam-macam ustaz. Apa untungnya? Dalam hadis sebut seorang ulama akan memberi syafaat 70 orang. 70 orang. Kalau ulama tu kenal lah. Lepas tu belajar kena duduk depan macam ni. Kalau duduk belakang-belakang, Ustaz Jaiz, tolong anak Ustaz Jaiz. Hantar siapa? Anak orang taman kita pekan ni. Siapa yang duduk belakang? Tak kenal ke? Lepas tu mengaji kita duduk depan. Tuan-tuan, ni kali duduk depan ni, jauh-jauh, busuk punya orang. Mengaji yang jauh-jauh. Apa kata ulama? Siapa yang belajar di depan macam ni, macam Haji Raja ni duduk depan, pahala sebesar gunung Uhud. Macam kita pergi Mekah, pergi umrah, nak pahala semayang sok yang pertama. Itu yang pergi Masjid Nabawi, Masjidil Haram, subuh masuk pukul 5.30, kita datang pukul 3 sebab nak pulun sok pertama. Macam mana? Macam inilah kaedah menuntut ilmu. Bila menuntut ilmu, ambillah pulunlah fadilat yang lebih. Untuk ilmu di depan, pahala sebesar gunung Uhud. Kalau jauh-jauh, sebesar telur cicak. Nak telur cicak ke gunung Uhud? Fikir lah. Itu mereka terpinggir-pinggir di padang mahsyar. Tuan buka sejarah sahabat menuntut ilmu macam mana? Bertemu lutut, bila jatuhnya daun-daun tak jatuh di atas tanah, jatuh di peha-peha para sahabat. Tuan-tuan ya. Sikit lagi, sejam lah. Lagi 2 minit, sabar. Yang tengok aku tak puas hati, tuan. Ya. Tengok nak marah. Dalam syurga, penduduk syurga dia tak marah. Lepas tu kata ulama,
Tengok dekat dunia. Kalau dekat dunia orang ni suka marah-marah, dia bukan penduduk syurga. Kalau kat dunia dia suka iri hati, dengki kat orang, dengki kat ustaz tu, ya, dia bukan penduduk syurga. Sebab panggil penduduk syurga, dia berkasih sayang. Tuan-tuan, dia berkasih sayang. Dalam kitab menyebutkan tentang buka Al-Babul Jannah, dalam kitab bagi satu kitab ya, kitab Bakhrul Madhi daripada Syekh Ali Al-Marbawi, pengarang dia, anak murid tak kenali, daripada Syekh Ramli, Syekh Ibnu Hajar, Imam Nawawi, Imam Sayuti, dalam tentang cerita tentang syurga Allah, dinukil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penduduk syurga. Itu yang bila kita masuk syurga, kita mandi sungai yang bernama Nurul Hayat, cahaya kehidupan. Kanak-kanak syurga tak sama dengan mak bapak. Tuan-tuan. Ya. Dia lain. Kalau kanak-kanak sama syurga dengan mak bapak tak boleh nak bersukaria, nak jaga anak tuan-tuan. Ini kaedah tentang syurga Allah. Ya. Bila mandi dia berubah, muka berubah, tak ada macam ni, tak larat ni, gaut macam mana. Muka tak puas hati, tak ada tuan-tuan. Dalam syurga muka secantik-cantik, sekacak-kacak dalam syurga Allah. Bila mandi sungai yang bernama Nurul Hayat. Dah ada 7 hasta, tinggi 60 meter. Muka tak macam ni, muka lain. Itu yang mereka ta'aruf. Ta'aruf cakap Arab untuk berkenalan. Dia tanya, man anta, siapa awak? Cakap. Dia ta'aruf, tuan-tuan. Orang lelaki 33 tahun, orang perempuan 17 tahun. Tu belakang 17 tahun. Bukan macam tu 70 60. 17 tahun, tuan-tuan. Ya. Panggil suami tuan. Bukan kita orang perempuan sekarang panggil suami bapakmu, ya. Panggil tuan. Panggil pun dia tunduk je ni. Tuan. Nampak? Ya. Kita kalau orang panggil tuan, seronok tak, tuan? Seronok. Kalau balik rumah tiba-tiba isteri tunggu depan rumah, tuan baru balik surau. Kita punya kena puji tak? Ya. Dia tak ada baru balik, lama balik. Janji nak makan pukul 9 balik 9.30. Apa orang tua ni? Terkuntat kawan tuan ya. Kadang minta kopi jantan, Allah tak dapat kopi jantan tuan. Itu yang pergi lari kedai mamak, minta kopi jantan kedai mamak, kat rumah minta kopi jantan tak dapat tuan. Isteri ni pahala dia besar. Isteri ni dia tak payah buat banyak. Dia tak payah nak pulung-pulung nak baca Quran. Isteri ni tak payah nak sibuk-sibuk dengan sunat, kata ulama. Dia buat dua benda. Isteri ni bukan buat dua benda. Isteri ni dia senang masuk syurga, senang masuk neraka. Ini perempuan. Ya, dia jaga sembahyang dengan sempurna, jaga puasa dengan sempurna, jaga maruahnya, taat Allah wa Rasul dan taat suami, masuk syurga. Kata Nabi pilih syurga mana nak masuk, masuk lah. Ya. Orang perempuan senang masuk syurga, senang masuk neraka. Lelaki ni senang masuk neraka, susah masuk syurga. Dengar ni abang Sadu. Susah suami nak masuk syurga, susah. Tuan-tuan. Itu dalam neraka ni, tapi paling ramai dalam neraka wanita. Ya. Lelaki sikit tak banyak. Tapi di antara yang lambat masuk syurga lelaki. Wallahu alam. Cukup sampai sini. Sampai mana? Sampai lapor tuan-tuan. Mudah-mudahan kita semua dalam keberkatan Allah, dalam redha Allah. Tuan-tuan nak panjang umur, jangan lupa buat dua benda. Pertama, doa. Kedua, banyak sedekah. Ya, tuan-tuan ni sebab umur panjang ni buat banyak sedekah, dah lama dah mati tuan-tuan. Buat banyak sedekah, ya. Kena banyak sedekah. Sebab sedekah ni kita tolong orang ni, pertama kata ulama ni, kata ulama ni Nabi, Rasulullah beritahu, Nabi jamin. Aku jamin orang yang menyedekahkan harta pada jalan Allah, aku jamin 3 benda. Pertama, hartanya bertambah. Kedua, umurnya panjang. Ketiga, apa lagi? Hidupnya. Ketiga apa? Dia angkat penyakit. Kelebihan orang sedekah tuan-tuan, ya. Perbanyaklah sedekah. Sama kaedah juga, benda ni berlaku 10 tahun yang lalu. Ada seorang hamba Allah pun sama juga macam tadi. Kata doktor, umurnya tak panjang, mati cepat sebab dia ada penyakit kanser. Dia beramal apa tuan-tuan? Dia beramal setiap malam dia sembahyang tahajud dan dia berpuasa Isnin Khamis. Setiap malam tak tinggal sembahyang tahajud. Sampai sekarang umur dia panjang ni tuan-tuan. Dah 70 lebih. Ya. Ni kelebihan kita mengadu dengan Allah. Bila rasa cukup sampai kat sini, mudah-mudahan kita semua dalam keberkatan Allah, dalam redha Allah. Kalau tuan-tuan nak macam biasalah, madu lebah ke, nak kasuri kijang, nak ubat mata ruqyah Zam-Zam, ada kat luar. Ubat mata ruqyah Zam-Zam, tuan-tuan nak beramal kena tahu cara macam mana. Kalau malam hari, titik sebelum tidur, bangun tidur. Tapi kalau siang hari kena 3 kali. 3 kali masa.
kata ulama, bila kita dah buat pengubatan, macam mana kita makan 3 kali sehari, macam tu dah buat pengubatan 3 kali satu hari. Tapi bila titik ubat mata, baca selawat syifa. Tuan-tuan, ya, tuan-tuan tengok sendiri, aku tak kacau mata, umur dah 50 dah. 16 bulan, bila besok Besok hari jadi aku. Sama mak jadi mana kena hadiah ingat tu, bila dah masuk hari jadi, malam besok dah hari jadi aku, tu tandanya kita ni bukan panjang umur, dah dekat dengan mati. Tuan-tuan, ya. Bila kadang setengah orang cakap panjang umur dia, bukan panjang umur, kata ulama dah dekat dengan mati, ya. Dah dekat dengan mati kita ni, tuan-tuan, ya. InsyaAllah mudah-mudahan ada keberkatan kita dunia akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa alaikal masir bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.